Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengursi Arijatan Kuasa Masjid Kampung Parit Kasih, tuan-tuan, para jamaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama dalam satu majlis, iaitu majlis yang disukai oleh Rasulullah SAW, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit tazkirah yang akan saya sampaikan ini akan memberi manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan pada malam ini dalam lindungan, keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam diam tak diam kita telah sampai ke Rabiul Awal. Setelah kita tinggalkan bulan Muharram, bulan Safar, dan bulan ini adalah bulan yang sentiasa tidak pernah dilupakan oleh setiap umat Islam, yaitu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dululah, zaman kita kecil-kecil, bila sampai saja Rabiul Awal, malam pertama sampai ke malam yang ke-12, kemuncaknya malam yang ke-12, masing-masing ahli jamaah datang ke surau, ke masjid untuk membaca rawi ataupun berzanji. Walaupun bahasa yang dibaca itu adalah bahasa Arab dengan dilagukan ras, sikah, rabi dan macam-macam lagi bentuk lagu yang dilagukan. Masing-masing orang tua-tua kita hafal, oleh kerana setiap malam membaca Al-Quran, membaca berjanji, minta maaf. Bukan sahaja pada bulan Maulid ataupun bulan Rabiul Awal, bahkan apabila kelahiran saja bayi, maka pada ketika itu budaya masa itu ialah datang untuk berziarah. Kata orang kampung saya, muyen. Muyen datang satu keluarga yang dekat-dekat. Lepas itu dalam kumpulan masyarakat itu datang semua untuk
Sama-sama baca berzanji. Tak tahu pun duduk sama-sama. Dalam keadaan tak tahu, dia tak tahu baca katakan. Dia hanya hafal saja. Bacanya tak tahu mendengarkan orang baca, tapi dia hormat. Dia sangat hormat. Menghormati orang baca. Ni orang tua-tua kita zaman dulu. Sebab dia tak sekolah. Dia tak sekolah tinggi-tinggi macam kita. Sekarang ini anak-anak kita, bukan saja anak kita, kitanya sendiri. Kitanya sendiri pun kadang-kadang setahun tak pernah sekali kita buka kitab rawi atau berzanji. Sedangkan berzanji itu dalamnya adalah sejarah Rasulullah SAW. Dari kelahirannya, sebelum lahir, lepas itu setelah lahir, setelah sampailah kepada wafatnya Rasulullah SAW. Dari segi perjuangannya, semua diceritakan, keturunannya, semua ada. Kalau kita baca yang bahasa Melayunya, baru faham. Tapi kita memang dah dibiasakan, budayakan dengan bacaan rawi itu dengan bahasa Arab. Seronok. Seronok. Malah berlagu lagi pada ketika itu. Pada ketika itulah zaman sekarang sudah hampir pupus. Hampir pupus. Ya. Apa wis pupus ya? Wis pupus. Cuma kita di sekolah agama masih ada lagi yang mengajarkan, menjadikan satu silibus ataupun mata pelajaran untuk nyekel berjanji pun odak saiki ciri wak cuki. Jadi ya cuba-cubalah kita buka dengar, ataupun kita dengarkan dia punya YouTube ke cara bacaan berzanji. Baik. Itu kerana apa tuan-tuan? Kerana pada ketika itu masyarakat kita ni, masyarakat kita memang ditanamkan dengan keyakinan kepada Rasulullah SAW. Sampailah dia mengikuti sejarahnya walaupun dia tak faham apa yang dibaca. Taat tuan-tuan. Taat. Berbanding kita zaman sekarang dah didedahkan dengan kisah-kisah yang diterangkan dalam ceramah agama, dan maklumat-maklumat, forum-forum dan sebagainya. Tapi kita buat setengahnya yang tak ambil indah. Setengahnya tidak mengambil indah, malah dilupa. Kadang-kadang dilupa dengan suasana tersebut. Jadi kita cubalah. Kita cuba walaupun kita tak baca rawi, tapi kita ingatkan kembali apa dia sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul kita sayang, kita cinta, kita yakin dan beriman kepada Allah serta Rasulnya, maka kita perlu mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Banyak sunnah-sunnah Rasulnya. Tapi yang kita nak bincangkan untuk malam ini, ada tujuh perkara je yang sunnah yang mudah-mudah. Mudah. Saya rasa kalau kita tak dapat nak buat pun tak patutlah. Gitu. Mudah, penak, orang payah modal, orang payah tenaga kah. Rasulullah SAW adalah Rasul yang dipilih oleh Allah SWT antara ramai-ramai Nabi. Yang dipilih ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman kamu selagi engkau tidak cinta kepada aku melebihi daripada engkau cinta kepada anak-anak, cinta kepada emak bapak, dan cinta kepada mana-mana manusia sekalian. Rasulullah SAW bersabda tu, yang daripada riwayat Muslim, tidak sempurna iman kamu selagi engkau tidak cinta kepada aku melebihi daripada engkau cinta kepada anak-anak. Maknanya kalau kita dengan anak-anak kita cinta juga, tapi kita lebihkan cinta kepada Nabi. Apa tanda cinta? Ini yang persoalannya. Apa tanda cinta? Kita ni bila rasa cinta, maknanya cinta tu suka lah ya. Namanya suka, terlalu suka sangat, berarti cinta. Apa tandanya? Sebab setiap apa yang kita cinta tu ada dia punya tanda. Contoh, kita cinta dengan isteri kita dululah. Zaman kita makwa-pakwa, zaman dulu dia tak disebut makwa-pakwa, mambang. Mambang. Tapi bukan mambang biru, mambang angin, mambang laut. Itu Piramli punya. Kita kalau orang dulu-dulu ini untuk pengetahuan yang muda-muda lah, Zulaili, Zulaili. Dia kalau orang dulu-dulu dia kalau bercinta ni, berpakwa-makwa, dia bukan disebut makwa-pakwa, mambangan. Gitu disebut mambangan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, apa yang kita lakukan? Contoh Ramli, dia suka dengan Fatimah, hari-hari dia nyanyi lagu Oh Fatimah. Oh Fatimah. Piramli suka dengan Azizah, dia nyanyi lagu Azizah. Rupa kamu yang cantik. Gitulah lebih kurangnya. Saya takut kalau saya nyanyikan nanti hujan. Tadi dah terang. Baik. Dan begitulah maknanya kita akan sentiasa menyebut. Bila kita suka kepada sesuatu, kita sentiasa menyebut. Kita sentiasa ingat kepada dia. Ingat kepada dia. Kita ingat, menyebut, dan kita akan ikut apa yang dicakap. Dan kita akan ikut apa yang dia tak suka. Apa yang dia tak suka kita ikut. Contoh, salah satu daripada sebab saya ni tak isap rokok sekarang. Dulu saya penghisap rokok tegar isap rokok ni. Kalau gudang garam ni 16 batang tu yang hitam tu, 16 batang, harga dia masa itu RM3,5 satu kotak. Satu hari satu malam saya boleh habis 2 kotak. Maknanya 32 batang. Ngepol jadi wong ni. Sut pus sedap. Tapi oleh kerana kita ni suka dengan seseorang, kita suka dengan seseorang, orang tu tak suka kita isap rokok, sanggup saya berhenti. Padan muka kan, berhenti. Sebab kita apa? Kita sayang pada dia. Jadi antara salah satu daripada kita suka dengan Rasulullah SAW, kita cinta dengan Allah, kita suka, kita kasih, maka kita pertama buat apa yang Allah Ta'ala suka,
tinggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suka. Itulah macam tu. Dia punya kaedahnya gitu. Kita sanggup kita tinggalkan apa yang Allah tak suka, Rasul tak suka. Rasul tak ada isap rokok. Dia tak suka. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita ni buat macam itulah sebab kita kasih. Jadi setiap perkara ada dia punya tanda atau bukti. Contoh dalam filem apa? Nujum Pak Belalang. Antara nujum dengan nujum ni berlawan. Satu nujum daripada Baginda Pasai, satu nujum daripada Ahmad Nisfu. Nujum Pak Belalang lah. Ada 4 masalah. Satu banyak, 2 sedikit, 3 jarang-jarang, 4 kadang-kadang. Apa itu? Apa kata Nujum Pak Belalang? Kawin. Buktikan, dia kata. Buktikan. Jadi macam ni jugalah. Kalau kita cakap kita cinta kepada Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah, buktikan. Jadi untuk kita membuktikan, untuk kita buktikan bahawa kita ni suka, kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka cuba kita jaga 7 perkara yang akan saya sebutkan. 7 sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita jaga. Kadang-kadang kita dah tahu, kita dah dengar, tapi cuba tanya dengan diri kita. Saya tak tanya tuan-tuan lah, saya tak tanya dengan wak kuis gawe orang tak nolak. Cuma kita rasakan dalam hati kita. Apa yang saya sebut, kita rasa dalam hati kita sendiri. Adakah kita telah melakukan setiap hari? Adakah kita telah melakukan setiap hari? Kalau kita telah melakukan setiap hari, alhamdulillah dan tahniah. Maknanya kita terus istiqomah. Itu betul-betul kita memang cinta betul, kita kasih, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau setakat kita adakan majlis sambutan maulid, lepas tu besok habis, tak ada apa yang kita tak laksanakan. Jadi setiap tahun begitulah keadaannya. Untuk itu biar kita santai-santai tapi kita melakukan. Baik, yang pertama ialah solat tahajud. Cuba kita ingat kepala kita. Saya tak tanya tuan-tuan, cuma kita ingat, adakah aku dah buat tiap-tiap malam aku buat setiap solat tahajud? Kalau belum, maknanya dalam hati kita, aku rupanya aku dong orang gawi, kadang-kadang orang gitu. Itu salah satu daripadanya, solat tahajud. Kerana kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada solat tahajudnya. Jadi kalau kita nak dapat kemuliaan daripada Allah SWT, lakukan solat tahajud waktu malam. Setelah bangun daripada tidur, bangkit daripada tidur, maknanya kita tidur dulu. Kita selalu dengar. Tapi adakah kita tanya dengan diri kita sendiri? Selalu kita dengar ustaz tu cerita, ustaz ni cerita, dekat TV pun cakap, YouTube lagi. Tapi adakah kita dah buat? Kalau buat, kalau belum, lakukan. Buktikan. Kata Haji Bakhil, buktikan. Hadis Rasulullah SAW yang artinya semulia-mulia solat selepas solat fardu, semulia-mulia solat, semulia-mulia sembahyang selepas sembahyang fardu, maknanya selain daripada sembahyang maghrib, isya, subuh,
asar, zuhur, asar. Yang mulia itu di sisi Allah Ta'ala ialah solat malam. Semulia-mulia, ya, semulia-mulia solat selepas solat fardu, solat malam. Sembayang bengi. Kebelet muyuh, tangi, pasal lar muyuh, lepas kita sembayang di sini. Tapi waktu itulah perkataan yang bermain di kepala kita. Sejuk, ngantuk, kondisi males kuwi sing paling kuwi lah. Kuwi lah. Jadi kita jajal kita eling-eling dhewe lah. Ngono. Jadi mudah-mudahan kita eling-mengeling. Nah, ini aku ngelingke tuan-tuan, bukan aku ngelingke mengajari tuan-tuan, tapi aku mengilingke diriku sendiri, diri saya sendiri. Jadi saya bila bangun malam, walaupun dalam keadaan mungkin saya cakap saya keadaan malas juga, memang malas, sejuk, tapi saya ingat saya akan lakukan sebab apa? Saya bercakap, aku ngandani wong, aku ngilingke wong, kok aku ke orang gawe apa ora growong jenenge iki. Pandai cakap tapi tak buat. Tuh. Cakap jadi wis kaya burung kakak tua. Jadi kita cakap apa yang bahasa yang orang cakap tu, cakap serupa bikin. Gitulah. Walaupun keadaan terpaksa, tapi sebab kita ni ada sebabnya. Sebab ni. Jadi akan datang, dia akan terus jadikan kita lakukan, buat. Pada permulaan terpaksa. Pada permulaan terpaksa, tapi kita paksa kerana yang baik, tak apa. Baik. Sebab itulah saya ingat bila bangun aja rasanya turune jami ejek begini. Engkau seklah, tapi teringat nang parik kasih aku ngomong, nang parik simpen aku ngomong, nang kono aku ngomong. Iki ora gur ngomong wae. Gitu. Baiklah. Jadi ada bagusnya juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, ini yang pertama. Yang pertama itu ialah salat tahajud. Yang kedua, kita payah dihuraikan banyak-banyaklah. Baca Quran, selalu kita dinasihatkan untuk kita baca Quran semampunya. Tak semestinya satu Al-Quran, satu juzu, semampunya. Mampunya seayat ya seayat. Nak mampu satu surah, alhamdulillah. Paling tidak pun, sebab itu dilatih paling tidak dekat masjid ini, kita siapa yang datang ke masjid, kita akan baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni dia punya faedah dia tu ialah dapat meringankan seksa kubur. Selalu dah diterangkan. Itu saya tak payah uraikan banyak-banyaklah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ni kita cerita panjang sikit. Sebab yang ketiga ini melibatkan kita dan orang ramai. Yaitu jangan meninggalkan masjid. Jangan meninggalkan masjid. Maknanya bukan kita ke kona masjid,
Bukan kita disuruh duduk kat masjid saja. Maksud jangan meninggalkan masjid itu, kita disuruh buat jamaah terutama waktu subuh kerana masjid pusat keberkatan. Masjid itu pusat keberkatan waktu subuh. Iki pun cerita pasal apa ni? Dia punya dugaan dia banyak sekali waktu subuh ni. Arek melangkah, arek tangi, kadang orang ngelilir, kadang dak orang yang singgugah. Nak payah wak cuki patutlah pasan lek bujang. Bujang kan. Arek kena golek konco Bujang malah orang digugah. Apa dia? Baik. Kerana apa? Kerana waktu subuh itu banyak kelebihannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Raqatal fajri qabliyatan subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. La kuilu. Nak kita retiwi rong rakaat sebelum subuh lebih apik karo dunia sak isine. Dunia ke macam-macam, eneng gunung, eneng opo kabeh. Lepas isi dunia eneng bauxite, eneng timah, eneng petroleum. Kuwi cek apik. Lebih apik kurang rakaat wis sembahyang saurunge subuh. Kuwi. 2 rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadisnya yang bermaksud, seandainya mereka tahu nek kok wong kuirti, seandainya wong kuirti mereka tahu balasan solat berjamaah isya dan solat berjamaah subuh, mereka akan datang sekalipun mereka merangkak. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah jalan dengan rangkak tak? Saya pernah. Pernah. Siapa yang pernah dulu apa? Tak. Berangkat betul. Bukan tua ni lah, tapi sebelum ni tahun 93. Waktu itu saya tengah ambil khusus pegawai tentera dalam watannya. Jadi waktu tengah latihan adalah kawan-kawan tu yang buat spoil tu. Jadi jurulatih pun sajalah, memang biasalah kan. Ranking tu biasa. Jurulatih cakap, pernah nampak buaya tak? Pernah. Macam mana? Niarap lah. Dia kata niarap. Baiklah. Kalau saya sebut 3 je, semua baring. Jadi jurulatih tu cakap 3 lah, bagi order 3. 1, 2, 3. Kita pun baring semua. Niarap. Dia kata kalau saya kira 1 ke depan, 2 ke depan. Merangkaklah tu. Merangkak. Belum sampai 10 yang depan tu dah masuk dalam air. Belum. Dia kira lagi sampai semua masuk dalam air semua. Dah jadi buaya. Baiklah. Jadi kalaulah mereka tahu bahawa fadilat sembahyang isyak dan sembahyang subuh itu dia punya balasannya, kebaikannya, fadilatnya itu sangat utama, mereka akan datang walaupun cara merangkak. Itu bahasa yang Rasulullah SAW gunakan. Tapi benda itu tak nampak. Walaupun kita ni dah diterangkan oleh Allah Ta'ala siapa dia orang yang beriman. Ini ulangan. Cerita ini cakap ulangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan orang yang beriman siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib.
Orang yang beriman itu ialah orang yang percaya kepada perkara yang gaib, perkara yang tak nampak. Apa dia tak nampak? Pahala tak nampak, tapi orang tak yakin. Sama ada tak yakin ataupun ya tak ya. Gitu. Tak nampak. Kalau dinampakkan, contohnya sembahyang berjamaah ini dah tahu kelebihan di sembahyang berjamaah 27 darjah kelebihan daripada sembahyang seorang diri. Tapi kalau diubah, agaknya diubah 27 darjah itu diubah 27 ringgit. Jangankan nih anak-anak itu kau durak kabeh ayo lunga. Wong omahe kita pun ora sok kober kita jaga. Jaga wae krungu bang urak lunga. Baliknya baru kita nak tongkat motor wis ditakoni, "Bang, 27 ringgit kayak aku. Aku sing gugah kowe." Tapi tak nampak. Allah Ta'ala tak nampakkan, nak bagi uji hati manusia itu. Yakin tak yakin. Jadi mudah-mudahan kita semua ni adalah antara orang-orang yang terpilih lah ni, tuan-tuan ni orang yang terpilih. Allah Ta'ala dah tentukan. Dah pilih tuan-tuan, duduk kita sama-sama bertazkirah. Bukan tuan-tuan, bukan saya nak mengajarkan tuan-tuan, saya mengingatkan aja. Tuan-tuan dah tahu dah, benda ni dah tahu dah, selalu dah. Cuma kita ingatkan. Wong kita ni selalu biasanya memang pelupa, kelalen. Orang kalau lupa tu tak ingat. Betul kan? Bila dah lupa tak ingat lah. Tak ingat kau kelalen. Gitu. Baik. Jadi kita mengingatkan. Kerana apa tuan-tuan? Allah berfirman yang artinya, kami tulis setiap langkah tapak kaki mereka, semuanya kami hitung. Maknanya wong sing lunga maring masjid ni, setiap langkah tapak kakinya Allah Ta'ala hitung, kira. Sekali tapak hapus dosa, sekali tapak dinaikkan darjat, ditinggikan darjat kita. Sekali tapak hapus dosa, sekali tapak ditinggikan darjat. Tapi mungkin wong ngomong, aku dak melaku, saiki nunggang mutu, saiki nunggang kereta. Macam mana nak kira langkahnya? Allah Ta'ala itu lebih mengetahui. Allah Ta'ala lebih mengetahui macam mana ni nak bagi balas, nak bagi pahala untuk kita. Tak payah bertikai, aku tak jalan kaki lah, aku tak payah bertikai. Itu kerja Allah Ta'ala. Dia amat mengetahui cara macam mana nak bagi pahala untuk kita. Yang penting kita buat. Yang kita buat. Mungkin sakseran dosanya hilang. Tambah kita punya darjah dinaikkan. Begitulah, agaknya gitulah kan. Ataupun setitis minyak jatuh ke berita, hapus dosa. Sampailah teko masjid. Begitulah kembalinya kita daripada masjid ke rumah. Setiap langkah itu dikira dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosa. Kan penak. Baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah sekalipun, tetap dikira pahalanya. Walaupun sebesar zarah, tetap dikira pahalanya. Jangan takutlah. Jangan ragu-ragu dengan Allah Ta'ala. Maka kita kena
yakin, sebab kita kena yakin. Baik. Yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat, jangan tinggalkan solat duha. Jajal kita takon karawak kita. Saya tak tanya tuan-tuan lah. Kita tanya dengan diri kita. Wis solat duha burung. Mau kita solat duha dah. Dalam seminggu berapa kali kita solat duha? Dalam sebulan kita berapa kali solat duha? Peringatan Rasulullah SAW, jangan tinggalkan solat duha. Solat duha ni waktu pagi. Selepas bersuruh sampailah sebelum gelincir matahari. Maknanya selagi belum jatuh matahari, sebelum waktu zuhur boleh lagi. Tapi yang afdal waktunya antara pukul 9 pukul 10. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pukul 9 pukul 10 ini adalah waktu ujian kita. Hati kita kalau diuji itu memang kadang-kadang banyak alasan. Tengah sibuk. Tengah hari nyempet ke nyapit iki urung tak akai urung diangkat iki kosek. Itu jadi masuk kat situlah dia punya ganjarannya, afdalnya kat situ lebih afdal lagi. Kita solat duha. Tapi walau macam mana pun tak kiralah, yang penting kita buat. Yang penting kita buat. Kerana itu adalah sunnah. Jadi 7 sunnah tu dapat yang keempat. 4. Jadi kita cuba tanya diri kita. Adakah kita dah melaksanakan solat duha ataupun memang kita tak pernah buat? Buat. Rong rakaat we. Rong rakaat. Kawinane penak. Nek apa ni perkumpulan wanita Senggarang tu, dia setiap bulan saya disuruh bawa, bagus juga. Jadi paling tidak pun kita lakukan. Ada 3 lagi ni. Abang dulu azan dulu Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. 4 perkara kita dah huraikan, dan yang kelima ini banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah setiap hari kerana sedekah itu akan menambahkan rezeki kita. Sedekah menambahkan rezeki kita. Bagi orang yang tidak tahu bahawa sedekah ini akan mengurangkan harta kita, tapi sebenarnya sedekah itu dia akan menambahkan kita punya harta. InsyaAllah dengan sebab kita bersedekah, dan bersedekah itu adalah ubat bagi penyakit. Sebab Rasulullah SAW ada menyebutkan yang artinya, ubatilah penyakit penyakit kamu dengan bersedekah. Sedekah itu pun salah satu dari ubat. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, dia akan dapat mengobati hati kita. Dalam satu cerita, ada satu cerita lah. Cerita dengan disebabkan dia bersedekah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab bersedekah. Biasanya ada satu cerita dalam perjalanan, dalam perjalanan, dan di satu tempat itu memang sentiasa banyak kali berlaku kemalangan, dan sentiasa dia setiap kali kemalangan akan meragut nyawa. Jadi ada sebuah kereta ni yang dipandu oleh pemandunya dan pasengirnya anak beranak.
Tetapi sebelum dia bergerak dalam bandar tu, yang memandu ni macam Grab lah, taksi lah kalau dulu taksi. Sebelum dia nak naik taksi, dia nampak ada orang yang minta pertolongan, maknanya mengemis. Dia mengemis. Jadi dia pun hulurkan derma dan sedekah kepada orang yang meminta tadi. Lepas itu tak lama taksi pun bawa dia berjalan. Tiba satu selekoh tu, tempat bukan selekoh, tempat yang selalunya berlaku kemalangan. Dia juga keretanya kemalangan. Kereta itu pun berkemalangan. Semua kemalangan dalam, dan keretanya terbalik. Jadi didengar oleh penduduk berhampiran tempat tersebut. Semua datang. Bila datang, orang-orang yang tengok tu semua heran. Dan dia sendiri merasa heran. Kerana dia dalam keadaan baik, tidak luka, tidak apa, boleh keluar semua dengan drivernya, dengan dia dan anak beranak keluar dengan selamat. Jadi itulah dia punya. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu siapa yang kenapa dia boleh selamat macam tu. Sebab kebiasaannya kemalangan yang ada di situ akan meragut nyawa. Dia ingat mungkin itulah salah satu daripadanya dia bersedekah. Jadi kita digalakkan untuk bersedekah. Bersedekahlah. Lebih-lebih lagi bersedekah di masjid dan surau ataupun tempat sembahyang. Dan yang keenam ki penak. Yang keenam ki penak tapi payah. Penak tapi payah. Ya. Apa? Yaitu jagalah wudu. Jaga wudu. Kita kan sentiasa ada wudu. Kalau dapat kita sentiasa ada wudu. Tapi lah saya sendiri tuan-tuan, waktu kita tak ada air sembahyang tak kentut. Tapi bila kita dah ambil air sembahyang, masa tu nak kentut aja. Itu sampai kita kemot sana kemot sini, kepot sana kepot sini. Tapi kepot-kepot tu tak batal. Makruh je. Makruh, tapi makruh lah. Tak batal. Selagi angin tu tak keluar, dia tak batal. Jadi itu, jangan tinggalkan wudu. Maknanya kita sentiasa disuruh ada air sembahyang. Sentiasa ada air sembahyang. Kalau batal kita ambil air sembahyang. Batal ambil air sembahyang lagi. Gitulah maksudnya. Dan kalau kita nak tidur, seelok-eloknya kita ambil air sembahyang dahulu. Kita ambil air sembahyang dulu, barulah kita pergi ke tempat pembaringan. Baru ada tak omong Wak. Biar. Ada masalah, orang akan tanya, habis turunnya kalau sing wedok kepriye? Pada masa itu ada ulama yang mengatakan kita boleh gunakan mazhab koyok kisah kita nang Mekah. Wong nang Mekah waktu tawaf, kita tawaf, kita kon menggunakan mazhab Hanafi pada itu. Kita mengikut taklid dengan mazhab Hanafi. Yang mana tersentuh antara kulit laki-laki dan kulit perempuan tak batal. Sebab kalau mengikut mazhab itu, tersentuh tu, maksud tersentuh itu ialah jima. Tersentuh itu jima. Tetapi kita mazhab Syafi'i tetap batal. Tetap batal. Sebab itu kita tak boleh, kita kena ikut taklid kepada mazhab Hanafi. Kalau masa iyalah, tapi untuk turu Wak. Ojo ke sembahyang, sembahyang tetap batal. Tak boleh. Jangan cakap pula ustaz yang ngomong sembahyang pun kena taklid, tak boleh. Kita tetap
Imam Syafi'i. Untuk sembahyang Imam Syafi'i. Untuk kita sembahyang tetap Imam Syafi'i. Untuk beribadah tetap gunakan Imam Syafi'i. Kecuali kita nak nang Mekah sana. Dan ini kalau kita tidur, waktu tidur kita mesti arep turu karo sing wedok. Walaupun kita wis tuwek, ojo ono wedoke turu kono, lanange turu kene. Ora kene. Ora apik. Walaupun tuwek, konjek turu bareng-bareng. Sambil bual, sambil apa, itu namanya kemesraan. Jadi kemesraan itu bukan hanya pengantin baru saja wak cugi ya. Tapi nama kali Imam Syafi'i kok sembahyang bareng kena ya. Enggak sembahyang, orang kena sembahyang mesti Syafi'i. Bantu ke Mekah. Ya walaupun nama Mekah. Tak boleh. Sembahyang mesti harus menggunakan Syafi'i juga. Tawaf aja dulu. Tawaf pasal tawaf tak boleh, pasal ramai sangat. Lepas tu wong-wong luar negeri angger we pokoknya. Sekono kadang kita dilangkai ya. Iya wonge dhuwur-dhuwur gede-gede. Kita kecil-cili sampai kita sebab lepas tu kita ni kalau dengan isteri kita ngawal dia pula. Kan? Jadi tak boleh. Memang darurat sangatlah. Memang darurat. Jadi kita kat sini untuk nang turu lawak. Nang turunan peturunan. Kita kon turu walaupun wis tuwek kon turu bareng-bareng. Baiklah, yang ketujuh, ini yang akhir. Yang ketujuh, penak kita ngelakoni. Paling penak kita ngelakoni. Apa dia? Yaitu istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yaitu lafaz taubat. Lafaz taubatnya gitu, itulah istighfar. Ora iso dawa ya sing cendhek astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ora iso dawa semono ya cendhek meneh astaghfirullahal azim. Sebab apa? Rasulullah SAW dia bersabda yang artinya, bertaubatlah wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, bahwa sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah satu hari satu malam 100 kali. Rasulullah SAW orang yang memang dijamin oleh Allah SWT masuk surga, sing dijamin memang tidak pernah melakukan dosa, sedina taubatnya 100 kali. Jadi apa kita sebagai umat kita nak 100 kali astagfirullahalazim takkan dak mampu. Gitulah. Jadi ada 7 perkara kita kena jaga. Ini 7 sunnah Rasulullah yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan kita kilingan, bila kilingan kita gawe, itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini saja dulu kita pun tazkirah kita malam ini. Mudah-mudahan ianya sedikit sebanyak akan memberi peringatan dan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan, insyaallah. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.